yang minggu lepas dan yang hari Selasa hari tu. Okey. Soalan dia yang ni, tentukan sama ada setiap ungkapan kuadratik berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Anisha, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, apa maksud dia? Apa bentuk untuk ungkapan kuadratik? Bentuk ingat tak? Izati ke? Nampak skrin tak awak ni? Nampak. Okey, so bentuk kan kita dah bincang hari tu, untuk ungkapan kuadratik bentuk dia apa? Mesti ada huruf A, B, C tu. Apa dia? A. AX2 tambah BX tambah C. Okey, terima kasih Anisha. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey Afzal, awak kena tahu bentuk untuk ungkapan kuadratik adalah yang ini. Dia ada A, B dan C sebagai pemalas. Dan kuasa yang tertinggi adalah 2 bagi pemboleh ubah X. Okey, tunggu sekejap, ada yang masuk tak ada kot kan? Ada yang, kalau ada yang awak nampak macam kawan masuk, bagi tahu cikgu Okey. So di sini, okey, macam ni kita nak tentukan ungkapan kuadratik tu satu pemboleh ubah. Maksudnya, pemboleh ubah dekat sini adalah apa? Afzal, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Apa yang apa dia pemboleh ubah? Dekat sini pemboleh ubah dia apa yang awak nampak? A, B dan C. Yang mana juga? Okey, apa dia? Yang mana? Okey, awak nampak tak AX kuasa 2 tambah BX tambah C ni? Nampak kan? Okey. Cikgu nak tanya awak, pemboleh ubah yang mana? Kalau dia kata satu pemboleh ubah. C. Okey. Sebab awak tak datang kan minggu lepas. Tak apalah. Okey, di sini A, B dan C selalunya diwakili oleh pemalar. Pemalar ni kita panggil dia nombor. Dia mesti nombor. Okay. So kalau A, B dan C adalah nombor, maka pemboleh ubah dia yang mana Afzal? X. X lah. Okey. So di sini satu pemboleh ubah, bermaksud pemboleh ubah kita di sini adalah X. Yang ini pun X. Maka dia adalah satu pemboleh ubah. Okey. So kita tengok contoh ni 3X kuasa 2 tambah 7X tambah 3. Kenapa ya? Sebab apa? Di sini kita tahu ada satu pemboleh ubah iaitu X. Dan kuasa tertinggi dia adalah 2. Maka jawapan dia ya. Okey, yang ini kenapa bukan? Okey, Izati, kenapa bukan? Okey, kenapa ungkapan kuadratik ni dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Sebab pemboleh ubah kuasa tertinggi dia adalah 3. Yes, kalau nampak kat sini terang kat sini 3. Dia kalau dia hanya 2 sahaja dikatakan sebagai ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, Musakna. Okey. Okey, kita tengok nombor 1. Nombor 1, Anisha, ya atau bukan? Awak tengok balik ungkapan ni, ungkapan kuadratik ni, adakah ungkapan kuadratik ni dalam satu pemboleh ubah? Ya atau bukan? Anisha dengar tak? Ya. Okey, ya. Kenapa awak kata ya? Okey, justifikasi dia apa? Justifikasi dia kat sini, kita punya pemboleh ubah adalah satu je lah, X ni. Okey? Alright. Nombor 2, Afzal. Ya ke bukan? Nombor 2. Bukan. Bukan. Okey, good. Kenapa bukan? Sebab kuasa tertinggi dia kalau nampak kat sini lebih daripada 2 iaitu 3. So dia bukan. Okey, nombor 3 Izati. Ya. Okey, ya, good. Walaupun dia bukan dalam bentuk
AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau awak tengok, 6 ni dia mewakili C lah. Okey. Dan 7 ni pula mewakili, sebab dia ada kuasa 2 kat sini, maka dia mewakili A. Walaupun dia tak ada B, tapi dia tetap ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Sekejap Okey. Yang ni pula, nombor 4. Izati balik. Ke Anisha? Izati. Bukan. Kenapa awak kata bukan? Sebab dia ada 2 pemboleh ubah. Yes, good. Sebab dia ada 2 pemboleh ubah di sini, maka dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Nombor 5, Afzal Ya. Ya ke bukan? Adakah dia ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan? Ya. Okey, ya, bagus. Sebab kat sini kita nampak kat sini dia kuasa tertinggi 2 dan dia hanya ada X sahaja sebagai pemboleh ubah. Okey, nombor 6, Anisha. Bukan tu. Sebab? Sebab yang 2X tu sepatutnya 2X je. Okey, kalau ikut kat sini, kita punya bentuk am mesti AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tapi kat sini, yang bahagian B ni dia ada kuasa 2. Maka dia bukan. Okey, good job Anisha. Okey, nombor 7, Izati. Susah sikit ni. Nombor 7 cikgu tolonglah. Tak apa. Tapi awak rasa, awak rasa bukan. Sebab apa awak rasa bukan? Sebab ada bahagi. Okey, bila dia ada bahagi, bermaksud, betul lah sebab kuasa ni sebenarnya bila kita kuasa bahagi, okey, dalam indeks awak ada belajar contoh kalau 5x negatif 2. Okey, simbol ini, yang ini bermaksud 1/5x kuasa 2. Okey, kalau kita tukarkan ke bentuk pecahan ni. Ni indeks ni awak belajar tingkatan 3 ni. Okey, so bermaksud di sini bila dia dah jadi kuasa negatif, dia dibawa naik ke atas, maka dia bukan. Sebab kuasa dia mestilah positif. Okey, nombor 8, Anisha. Anisha, are you there? Ya. Apa jawapan awak? Ya. Okey, ya. Yes, yang ni pun nampak dah. Kuasa pemboleh ubah dia 1, tapi kuasa tertinggi dia hanya 2. Dia memenuhi bentuk am iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Afzal, nombor 9. Bukan. Yes, awak nampak dah bila dia per X, maksudnya bila kita bawa naik ke atas dia akan jadi dia akan jadi negatif 1 kat sini. So dia bukan. Nombor 10. Okay, untuk soalan macam ni, ya. Okay, macam mana kita nak tahu ya atau bukan? Soalan macam ni awak mesti kembangkan dahulu. Okay, kena settlekan dengan cara buat darab masuk ke dalam. Awak akan dapat sini 3x kuasa 2 tambah 7x tolak 8. So automatically dia jadi ya. Right? Sebab dia memenuhi bentuk am. Okay, Afzal, first time masuk untuk yang ini, awak faham tak apa yang dikatakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Faham? Okay, good. Alhamdulillah. Okay, kita tengok pada soalan B. Okay, soalan B. Okay, diberi ungkapan kuadratik. Okay, nombor 1 sampai nombor 6 ni merupakan ungkapan kuadratik. Dan awak perlu tentukan apakah nilai A, nilai B dan nilai C. Okay, cikgu bagi satu contoh. Okay, contoh di sini Okay. 2 negatif 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Bentuk am kita adalah 2, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So bermaksud di sini apa? Kita punya A adalah, kita merujuk kepada negatif 2. Negatif jangan lupa. Begitu juga B. B pun sama, kita merujuk kepada negatif 7. Kena ambil simbol negatif di depan 7 ni. Dan juga C kita adalah 3. Okey. Cikgu rasa Ampa boleh conteng kot. Ampa cuba try write something atas ni. Boleh tak?
Try awak klik kat skrin awak. Dah. Siapa yang Afzal dah conteng. Anisha? Izzati dah conteng. Anisha pun dah conteng. Okey, padam balik hangpa punya contengan tu. Okey, sekarang ni cikgu nak Izzati, Afzal buat nombor 1 boleh tak? Tulis jawapan awak dekat A apa, B apa, C apa. Afzal. Nombor 1 ah. Nombor 1. Awak tulis jawapan awak. Yap. Okey. Tapi itulah awak kena pakai mouse. Alah, tulis nombor tak cantik pun tak apa. So, Mana boleh cikgu? tak boleh ah? Yap. Anisha prepare nombor 2, Izzati prepare nombor 3. Kan hampa boleh tulis sekali terus rasanya. Cuba try tulis semua. 3-3 orang. Afzal nombor 1, nombor 2 Anisha, nombor 3 Izzati. Susah ke? Adui. Cantik. Okey. Kena pakai laptop ke? Awak pakai ni. Tak payahlah. Awak tak payah, cikgu tuliskan kat awak. Okey, apa A awak? 2. A awak 2. B? 9. 9. C? 6. 6 ke negatif 6? Negatif. Negatif 6. Jangan lupa negatif tu Tengok. Okey. Anisha boleh tak nak tulis nombor 2 ke awak guna handphone juga? Saja. Dia macam ke atas tu. Tak apalah, cikgu tuliskan. Okey, Anisha, apa jawapan nombor 2 awak? Apakah nilai A? Negatif Okey, negatif 2. B? 3. 3. Okey, betul ke jawapan awak ni, Anisha? Tengok balik X kuasa 2 kat mana, X kat mana. Erase. A 3. Kita erase. Okey. B negatif 2. Ni dia punya shooting. Okey, Zat. So sekarang A kita tengok yang ada kuasa 2 So sekarang kita punya ni 3. Cikgu salah padam lah, silap. Sorry. So okey, ni cikgu padam 3 bermaksud B kita. B kita apa, Nisha? Negatif 2. Negatif 2. Okey, pen balik. Dia akan setupkan dia. Okey, negatif 2. C kita? 8. C 8. Yang Afzal tadi jawapan dia Afzal senang lah. 2, 9. Cuma dia make killer mistake dekat sini. Patutnya negatif 6. Okey, Afzal. Nombor 4. Apa jawapan awak? Apakah nilai A? 1. Yes, good. Baik awak tahu. Tak larat nak terang dah. Okey, B ada tak? Ada? Mana? Negatif 7. Yelah tu. Ada ke S belakang dia? Eh, So kalau tak ada, kita kena letak apa, Afzal? Kita kena letak kosong. Okey, Afzal. Kalau apa-apa Okey. yang tak ada, kita kena letak kosong. So sekarang bermaksud C kita apa? Negatif 7. Yes, good. Negatif 7. Okay, next is Izzati kan? Nombor 5. Nombor 5? Okay, Izzati. A awak apa? 9. Okay, good. Kita tengok dulu X kuasa 2. Bentuk am awak kena ingat tau. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, kita punya B? Negatif 9. Negatif 9. Okay. C? Kosong. Kosong. Kenapa kosong? Sebab kita tak ada nilai di sini, maka dia adalah kosong. Okey, ni siapa? Anisha kan? Lepas ni nombor 6. Okey, Anisha, apakah nilai A awak? 3. Okey, 3. B? 2. Negatif 2. Jangan careless Negatif 2. C kita? 1. Okey. Apa tujuan kita nak nilai A, nilai B, nilai C ni? Sebabnya semua ini kita akan gunakan dia nanti nak tekan kalkulator. Okay, kita akan guna kalkulator nanti untuk tentukan dia punya punca pada setiap ungkapan kuadratik. Tapi kita tak masuk lagi lah. Right. So Afzal okay? Walaupun tak masuk kelas hari tu. Faham Okey. Okay, nak cari A dan C, bentuk dia semua awak kena tahu. Okay, seterusnya kita tengok latihan yang ini pula.
Nyatakan nilai A bagi fungsi kuadratik berikut dan tandakan right bentuk lengkung bagi fungsi tersebut sama ada. Okey, Afzal, macam minggu lepas, macam Anisha dan Izzati, dia tiap-tiap minggu ada. Okey, Alhamdulillah. Harap awak pun ada lepas ni tiap minggu, Afzal. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, yang ini, yang bentuk macam ini, cikgu panggil dia bentuk senyum. Yang ni cikgu panggil bentuk masam. Okay, kalau kita buat macam ni. Okay, kan macam orang senyum. Okay, kalau yang ni orang masam. Okay, bila masa kita senyum ni? Okay, senyum ataupun masam ditentukan dengan apakah nilai A kita. Nilai A kita tu sama ada positif atau negatif. Okey. A ni rujuk pada mana? Okey, cikgu ingatkan balik. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, A, kalau kita tengok A yang ni. Okey, Izzati. Senyum ni bila A kita positif atau negatif? Positif. Okey. Apabila nilai kita A ni maksudnya positif. Nak letak ni kat tepi ni pula. Okey. A kita positif bila A kita lebih besar dari kosong. So, kita akan senyum lah. Orang positif selalu senyum. Okey. Orang negatif selalu masam je. Okey. So, A lebih kecil dari kosong. Bila A kita negatif, maka kita punya bentuk graf kita akan jadi masam. Okey. Contoh. Okey, kita tengok nombor. Ini cikgu letak balik kat sini. So di sini contoh yang diberi, okey, fx. Okey, Afzal, bila kita ada fx sama dengan, yang ni dipanggil fungsi kuadratik. Kalau yang ini kita panggil dia ungkapan kuadratik. Kalau ada fx ada sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Yang ni kita panggil dia adalah fungsi kuadratik. Okey, beza ungkapan dan fungsi. So di sini kenapa dia kata contoh cikgu bagi yang ni lah. Sekali hampa kena terang tak? Kenapa dia tik dekat bentuk masam? Sebab kita tengok A kita bernilai negatif, maka kita masam. Okey, tak cantik pula. Okey. So soalan nombor 1, Izzati. Apakah nilai A kita? Negatif. Negatif apa? 7. Negatif 7. Bila negatif automatik senyum ke masam? Masam. Okey, so kita akan ambil yang atas atau yang bawah? Bawah. Okey, good. Soalan nombor 2, Anisha. Apakah nilai A awak? 4. So, bentuk lengkung kita atas atau bawah? Atas. Okey, atas. Sebab dia positif, dia senyum dan awak tahu nak baca dia punya nilai A, B dan C. Okay, good. Afzal? Ya. A awak apa dekat fungsi kuadratik ni? Apakah nilai A awak? Di mana? Nombor 3. 2/7. Okay, good. 2/7. Okay, 2/7 ni positif ke negatif, Afzal? Positif. Positif kan? So, kalau positif, bentuk lengkung awak yang atas atau yang bawah? Atas. Okay, yang atas. Good. Maksudnya dia senyum lah. Positif kan? Alright, Izzati. Nombor 4. Ya. A awak apa? Negatif 0.7. Bentuk lengkung? Bawah. Okey, masam. Sebab apa masam? Sebab dia adalah negatif. Okey, yang ni pula. Yang ini kalau bentuk macam ni kan, awak kena selesaikan. So, yang ni kena mahir lah. Okey, kita tengok cikgu buat kat sini.
negatif X kuasa 2. Actually sini okay, per 3. Okay. Tambah 3 per 3 tambah 5X. Ni pecahan Ingat yang ni bentuk ni. Maksudnya 3 ni untuk 3, yang untuk negatif X kuasa 2. Allahu Akbar. Okey, dia bagi masa, nasib baik. Berapa masa cikgu masuk ni. Okey, so di sini apa-apa yang di bawah ni dia milik X negatif X kuasa 2 dan dia juga adalah milik T3. So yang ni kita tetap dapat negatif X kuasa 2 per 3. Yang ni tambah 3 bahagi 3 berapa? 3 bahagi 3 berapa? 1. Okay. Thank you. Tambah 5X. Awak tahu tak? Ni negatif X kuasa 2 per 3 ni dia adalah kalau tak ada nombor di depan X ni nombor apa? Nombor 1 kan? Cikgu selalu cakap. So bermaksud kita punya nilai A kita di sini adalah negatif 1 per 3 X kuasa 2 tambah 5X tambah 1. Okay, yang ini cikgu tukarkan ke bentuk ARM lah. A X kuasa 2 tambah BX tambah C. So, yang ni faham tak ni? Macam mana boleh dapat negatif 1 per 3? Faham. Okay. So, apakah nombor 5 Anisha? Apakah nilai A awak daripada persamaan yang cikgu dapat ni, nombor 5? Negatif 1 per 3. Yes, negatif 1 per 3. Maka bentuk lengkung kita atas atau bawah? Bawah. Okay, masam. Okay, jelas di situ nah. Cara nak cari ni. Yang ni kena mahir juga. Okay, seterusnya last but not least. Kita bincang soalan sahaja. Okay, tandakan X sama ada graf fungsi kuadratik berikut punya titik maksimum atau titik minimum. Okay, yang ni pun kita akan buat balik ulang kaji. Okay, untuk Anisha dengan Izzati lah. Pada graf dengan label K. Okay, kalau maksimum minimum kita akan label dengan K. Jadi contoh dia letak K kat sini. Seterusnya gariskan paksi simetri bagi graf fungsi kuadratik tersebut dan nyatakan persamaan dia. Okay. So awak tahu bentuk graf kuadratik dia mesti sama ada masam ataupun senyum. Okey. Macam mana kita nak tahu titik maksimum dan titik minimum? Okey. Kalau kita tengok yang ini, ni naik bukit. Bermaksud di atas bukit, selalunya di atas kita kata maksimum. Okey, katakan ni atas bukit. Atas bukit ini merupakan titik maksimum. Ya, Afzal? Maksudnya kalau kita punya bentuk graf kita macam ni, kita punya titik maksimum kita mesti berada di atas sekali, di puncak bukit. Bila kata puncak bukit, maka maksimum lah. Manakala untuk bentuk ini, kita punya titik, kalau dah kata kat bawah kan, so kita panggil dia titik minimum. Macam mana nak tentukan paksi simetri? Izzati dengan Anisha ingat tak? Paksi simetri tu kat mana? Ingat tak? Paksi simetri mesti di mana? Di tengah. Tengah. Okay, good. Okay, ni yang cikgu buat dotted line ni. Okay, cikgu buat dotted line ni. Yang ni kita panggil dia. Ni kita panggil dia paksi simetri. Maksudnya dia berada di tengah. Tengah. Okay. So kita tengok Soalan 1. Soalan 1 kat mana titik? Okey, ni kalau tengok bentuk ni, maka titik siapa jawab dulu Izzati. Izzati dulu. So bentuk ni titik maksimum atau minimum?
Minimum. Okay, minimum. Sebab apa? Ni turun bukit. Turun bukit, so dia punya titik berada di sinilah. Okay, kalau macam yang contoh yang diberi ni pun minimum, pangkah. Sebab dia punya ni kat sini. Okay, titik minimum dia kat sini. So, persamaan paksi simetri, dia buat garisan di tengah-tengah. Titik K ni, X dia bersamaan, X dia adalah 0.5. Sebab apa 0.5? Sebab 0 dengan 1, tengah-tengah dia adalah 0.5. So, apakah persamaan paksi simetri awak, Izzati? Negatif 0.5. Okay, good. Negatif 0.5. Sebab paksi simetri kita dekat sini. So, daripada sini ke sini, okay, ini merupakan kita punya persamaan paksi simetri kita negatif 0.5. Okay, Anisha. Ni. Titik minimum atau maksimum? Maksimum. Okay. So, of course lah, paksi simetri dia kat mana? Okay, awak tengok paksi X ni. Ni X. Negatif 2. Okay, good. Maksudnya ini adalah titik maksimum. So, paksi simetri di tengah-tengah. Maka persamaan kita adalah negatif 2. Okay, Afzal. Maksimum atau minimum? Maksimum. Okay, good. Di atas bukit. Ya ni awak ni sikit lah untuk awak. Okay, di tengah-tengah. Confident je awak 6. Kena baca paksi X. Kena baca paksi X, Afzal. Maksudnya, okay. Okay, awak. Okay, cikgu buat garis lurus lah. Paksi simetri ni kan. So, okay. Antara 0 dengan negatif 1, tengah-tengah ni adalah 0.5. Okay. Okay, so kalau antara 0.5 dan 0.1 ni, kita akan baca satu 0.8 lah. 0.6, 0.7, 0.8. So jawapan dia apa? 0.8. Ya ke 0.8? Apa yang awak tertinggal? Negatif. Yes, good. So boleh faham tak, Afzal? Boleh. Okay, 3 perkara ni sebenarnya kita dah belajar baru ni dan juga di minggu first hari tu. So, itulah. Cikgu harap yang lain-lain tu kita try lah guna Zoom okey juga. Awak pun boleh conteng kan? Boleh dah buka laptop conteng nanti. So setakat ni lah untuk hari ni. Latihan ni sahaja. Macam Izzati dengan Hazwani, cikgu nak awak tik kalau betul. Kalau salah tolong tulis dia pembetulan dekat buku awak. Afzal, latihan ni sebenarnya cikgu dah ada dekat dalam grup. Dia